dan masyarakat kita kini. Islam tidak pernah menafikan peredaran dan kemajuan zaman, akan tetapi perlulah peredaran dan kemajuan ini selari dengan kehendak dan panduan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah sekalian, setiap perkara mempunyai kebaikan serta keburukannya yang tersendiri. Begitu juga dengan penggunaan gadget. Segelintir masyarakat yang tidak tahu nahu mengenai dunia teknologi, lebih-lebih lagi yang mudah terpengaruh ini, akan menganggap bahawa gadget sebagai satu benda yang tidak mendatangkan manfaat dan hanya melalaikan serta memberi kesan bergantung pada cara pemikiran dan penerimaan seseorang. Jika mereka menggunakan pakai gadget ini untuk tujuan yang buruk, maka buruklah jadinya. Dan jika ia digunakan untuk kebaikan, maka kebaikan tersebut bukan sahaja boleh dinikmati di dunia, bahkan di akhirat juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Isra ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang bermaksud, jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk dirimu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk berbalik kepada diri kamu juga. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, terdapat banyak kebaikan yang boleh diperolehi oleh masyarakat sekiranya menggunakan gadget ini dengan cara yang betul. Antaranya ialah yang pertama, sebagai sumber menjana pendapatan melalui viral. Kita boleh lihat betapa ramainya masyarakat yang mendapat kebaikan daripada menjalankan perniagaan di media sosial dan digunakan secara meluas. Secara tidak langsung, orang ramai akan tahu tentang sesuatu produk atau barangan yang diviralkan. Yang kedua, memudahkan urusan seharian. Segala urusan menjadi lebih mudah apabila dapat dilakukan secara atas talian sahaja. Misalnya, urusan seperti pembayaran bil-bil di rumah dapat diakses hanya menggunakan gadget dan ia menjadi lebih cepat, menjibatkan masa dan tenaga. Bahkan ketika pandemik kini, cara ini dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 antara masyarakat kerana tiada aktiviti sentuhan dan jarak yang berdekatan. Yang ketiga, maklumat mudah diperolehi. Kemudahan internet ini boleh dinikmati oleh setiap orang. Jadi dengan adanya capaian internet ini, maklumat akan menjadi lebih mudah untuk diperolehi dengan menggunakan gadget sebagai medium perantaraan. Muslimin sedang jemaah sekalian, walaupun terdapat banyak sisi kebaikan dari penggunaan gadget ini di dalam masyarakat, ia juga terdapat keburukan jika tidak dikawal penggunaannya. Misalnya, terdapat ramai dari kalangan masyarakat kita yang menjadikan gadget ini sebagai wadah untuk menyampaikan maklumat-maklumat palsu, menyebarkan fitnah, melakukan penghinaan kepada orang lain, serta pelbagai lagi kesalahan dan dosa yang dilakukan tanpa segan silu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang bermaksud, sejahat-jahat hamba Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang berjalan membawa mulut, iaitu mengadu domba
yang suka memecah belah antara orang-orang yang berkasih sayang, yang melampau dan mengenakan keburukan serta aib kepada orang yang suci dengan kata-kata yang jahat. Perlulah diingatkan, jika terdapatnya istilah amal jariah, yakni amalan baik yang mengalir pahalanya di dalam kubur, maka begitu juga terdapat istilah maksad jariah, yakni amalan buruk yang mengalir dosanya di dalam kubur. Sebagai contoh ialah seseorang yang berkongsi sesuatu video atau gambar yang terdedah aurat dan menggairahkan, maka selagi mana ianya dikongsikan bersama orang lain, maka selagi itulah si pengirim mempunyai saham dosa atas perkongsian yang dilakukan, walaupun ianya dilakukan di atas niat bergurau senda. Ianya tetap merupakan satu dosa yang dikongsi bersama. Tidak jemaat yang dirahmati Allah sekalian, bersedialah dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi menghadapi hari kebangkitan kelak, kerana manusia yang paling bijak ialah manusia yang sentiasa menyediakan bekalan untuk hari kematiannya. Maka beruntunglah mereka yang Allah dorongkan untuk memilih melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan di atas nikmat yang diberikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha waqad khaba man dassaha. Yang bermaksud, demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya, yakni dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك في جلالك وكمالك على ذيل عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع له فضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه أبدا. فقال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان مدلشة، وولي عهده سمو الأمير شرف الدين مدلشة ابن سلطان صالح الدين، وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد، واصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد. إنك رؤوف رحيم جواد، يا لطيفا بالعباد، يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.